buku Wadhaifi Syahri Ramadan, ya, tugasan pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam walis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Seterusnya hadis Bukhari Muslim, hadis yang temanya ialah tabsyiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu bihululi Ramadan. Ya, Nabi menggembirakan umatnya, sahabat-sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Di antara ucapan Nabi SAW-nya, walis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sekali gembira ketika berbuka. Berbuka ini sama ada berbuka hari-hari itu ataupun berbuka hari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu gembira ketika dia bertemu Tuhannya, yang dia lapar dahaga karenanya. Amma farhatus shaimi inda fitrihi fa inna nufusa majbulatun 'alal maili ila ma yulaimuha min mat'amin wa mashrabin wa mankahin. Ya. Gembira orang puasa ketika berbuka ini sangat difahamilah. Jiwa manusia memang nalurinya kasih kepada apa yang sesuai dengan nafsu. Jadi sekarang nafsu telah diizinkan, dihalalkan. Tuhan minta supaya kita layan nafsu kita. Boleh makan, boleh minum, dan boleh bersetubuh. فَإِذَا مُنِعَتْ مِنْهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ ثُمَّ أُبِيحَ لَهَا فِي وَقْتٍ آخَرِ فَرِحَتْ بِإِبَاحَةِ مَا مُنِعَتْ مِنْهُ. Setelah dia dihalang pada satu tempoh masa, kemudian dihalalkan pada masa yang lain, tentulah dia gembira dengan apa yang diharuskan yang sebelumnya dihalang. Khususan indastidadatil hajat ilaih. Terutamanya memang ketika dia nak sembuh. Iaitulah ketika dia lapar, ketika dia dahaga. Fa inna nufusa tafrahu bidzalika tab'an. Secara tabiinya, nalurinya, dia gembira. Fa in kana dzalika mahbuban lillah kana mahbuban syar'an. Tapi kali ini bertemu dengan kasih Tuhan. Ya. Dia suka, Tuhan pun suka. Dan bila Tuhan suka, syarak pun suka. Wassaimu inda fitrihi kadzalika. Jadi ini gembira sungguhlah. Gembira dengan nafsu kita, gembira dengan keizinan Tuhan dan keharusan syarak. فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الصَّائِمِ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ تَنَاوُلَ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ. Sebagaimana Tuhan haramkan kepada orang yang berpuasa di siang hari puasa untuk mengambil nafsu-nafsu ini, فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِيهَا فِي لَيْلِ الصِّيَامِ. Tiba-tiba diizinkan padanya untuk nafsu ini pada malam. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum bal ahabba minhu al-mubadarata ila tanawuliha. Bahkan yang paling dikasihi daripada mengambil nafsu ini ialah cepat-cepat. Maknanya berbuka cepat. Fi awwalil laili wa akhirih. Ya. Di awal dan di hujung lagi. Ya. Fa ahabbu ibadihi ilaihi a'juluhum fitra.
hamba yang paling dikasihi ialah yang paling cepat berbuka. Wallahu wa malaikatuhu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat pula berselawat dengan maksud mengampuni dan mendoakan keampunan kepada orang yang bersahur. Fasaimu taraka syahawatihi lillahi bin nahari taqarruba. Ya. Jadi orang yang berpuasa meninggalkan nafsunya kerana Allah di siang hari, kerana mendekatkan diri kepada Allah dan patuh. Kali ini pun kisah kepatuhan juga. Tadinya patuh untuk lapar. Kali ini patuh untuk kenyang. Wa badara ilaiha fil laili taqarruban ila Allah wa ta'atan lahu fama tarakaha illa bi amri rabbih wa la 'ada ilaiha illa bi amri rabbih. Siang dia tinggalkan perintah Tuhan, malam dia kembali kepada nafsu dengan perintah Tuhan juga. Fahuwa muti'un lahu fi halain. Tengok tu. Dua-dua keadaan dia telah melakukan ketaatan. Fa idza badara as-sa'imu ila al-fitri taqarruban ila maulah. Jadi orang berpuasa ketika dia bercepat-cepat berbuka kerana mendekatkan diri kepada Tuhan, wa akala wa syariba wa hamidallah fa innahu yurja lahul maghfiratu au bulughur ridwan bizalik. Maka diharapkan keampunan. Di keampunan bukan saja ketika puasa, keampunan juga ketika berbuka. Wa bulughur ridwan, dia mencapai redha Tuhan, bukan saja ketika lapar, juga ketika kenyang. Fil hadis, ini hadis, bukti bahawa Tuhan redha kepada ibadat hamba dengan makan. Bagaimana Tuhan redha dengan ibadat hamba ketika dia berpuasa. Inna Allah la yarda an 'abdihi. Tengok hadis ni, tenang sungguh. Tuhan redha, tapi redha ni pelik. Yakulul aklah. Bukan puasa, hamba yang makan. Fayahmaduhu 'alaiha. Dia puji Tuhan. Jadi puji ketika mana-mana makanlah, terutamanya makan berbuka, ya. Jangan orang kata bismillah saja, jangan doa nak buka puasa saja. Tapi yang lebih mahal lagi ialah puji Tuhan selepas makan, ya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa albasana wa awana min ghairi haulin minna wala quwwah. Fayahmaduhu 'alaiha. Dia puji Tuhan kerana boleh makan. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Minum satu minuman dan dia puji Tuhan kerana. Wa rubbama ustujiba du'a'uhu inda zalik. Bahkan doanya mustajab. Jadi mustajab bukan saja ketika lapar berpuasa, mustajab juga ketika kenyang. Tadinya mustajab kerana sabar, kali ini mustajab kerana syukur. Kama fil hadisil marfu' inna lis-sha'imi inda fitrihi da'watan ma turad. Bagi orang berpuasa ketika berbukanya satu doa yang tidak ditolak. Sebab itulah orang panggil hampirlah orang berpuasa ini dalam bab doa kali ini seperti doa Nabi-Nabi. Wali apa makna doa yang tidak ditolak? Selama ini doa yang tidak ditolak ialah doa Nabi-Nabi. Kali ini milik orang berpuasa. Ini tinggi darjah orang berpuasa. Wa inna wa bi aklihi wa syurbihi taqwiyata badanihi. Tengok, ni orang panggil orang bijak, memperbanyakkan niat. Jadi ketika berbuka puasa ni, tengok ibadat berbuka ni pelik, ya. Kita duk tekan puasa. Kita tak tahu berbuka tu, dengan suka hatinya, dengan sekejapnya, 1001 ibadat. Kalau kita bijak niat, banyak lagi pahala. Antaranya, niatlah dengan makan itu taqwiyata badanihi alal qiyami wasiyam, supaya kuat dia untuk bangun malam dan juga untuk puasa lagi esoknya. Kana musaban ala zalik.
maka sekali lagi dia dapat pahala. Bukan pahala sikit lah, besar pahala. Kama annahu idza nawa bi naumihi fil lail. Bukan sahaja makan, bukan tidur. Tidur Tuhan bagi tidur, tak ada masalah. An-nahar, siang boleh tidur, malam boleh tidur. At-taqawwiyya 'alal amal. Tujuannya ialah supaya dia kuat untuk beramal. Kuat untuk bangun malam dan kuat untuk berpuasa siang. Kana naumuhu ibadah. Ini orang panggil tidur ibadat. Ya. Qalat Hafsah bintu Sirin. Qala Abul Aliyah. As-saimu fi ibadatin ma lam yaghtab ahada. Jadi orang berpuasa, dia dalam ibadat sepanjang hari. Sepanjang Ramadan, selama dia tidak mengumpat seseorang. Janganlah ada mengumpat. Rugi mengumpatlah. Wa in kana na'iman ala firashi. Baik tidur daripada mengumpatnya. Qala wa kanat Hafsatu taqul. Hafsah, anak murid kepada Abul Aliyah, pula berkata, faham daripada gurunya Abul Aliyah. Ini guru di kalangan salafus soleh. Ya habbaza ibadatun wa ana na'imatun ala firashi. Dia kata bertuah sungguh satu jenis ibadat. Ibadat luar biasa. Ibadat dengan kita berpuasa, tidur tak ada masalah. Aku tidur di atas hamparan. Kharajahu Abdul Razak. Ini kata-kata tabi'in, kata-kata salaf yang pernah diriwayatkan oleh Abdul Razak As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf. Ya. Al-Musannaf ni musannafat jawami', ini tulisan pertama hadis secara khususnya dan ilmu Islam secara umumnya. Dia himpun hadis marfu', hadis mauquf dan juga hadis maqta' dengan maksud sabda Nabi SAW, perkataan sahabat dan juga fatwa-fatwa tabi'in. Antara yang sampai kepada kita lengkap ialah Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Fas-saimu fi lailihi wa naharihi fi ibadah. Maka orang berpuasa di malamnya dan di siangnya sentiasa dalam ibadat. Wa yustajabu du'a'uhu fi siyamihi wa inda fitri. Antara buktinya doanya mustajab. Doanya ketika puasa dan doanya ketika berbuka. Kita dok cerita berpuasa je berdoa. Berbuka tu. Fahuwa fi naharihi sa'imun sabir wa fi layhi ta'imun syakir. Tengok 24 jam. Ini hebat Ramadan, ya. Sentiasa dalam ibadat. Di siang hari dia seorang yang berpuasa sabar. Di malam hari dia seorang yang makan kenyang dan bersyukur. Wa man fahima hadzal ladzi asyarna ilaihi lam yatawaqqaf fi ma'na farahi as-saimi 'inda fitrihi. Fa inna fitrahu 'ala al-wajhi al-musyari ilaihi min fadlillahi wa rahmatihi. Jadi siapa yang faham apa yang kami sebut tadinya, boleh faham lagi, banyak lagi. Gembira ini, orang panggil gembira dengan kurnia Allah dan rahmatnya. Maka dia masuk dalam firman Tuhan. Ini kita sebut dah baru ni, Ibnu Rajab Al-Hambali, antara manusia yang paling betul manhaj ataupun metod syarah hadis. Setiap hadis dia akan cuba pulangkan ke pangkuan ibunya, iaitulah Quran. Jadi Quran ada sebut pasal gembira ini. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Katakanlah dengan kurnia Allah, ditafsirkan Islam. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya ditafsirkan Quran. Islam antaranya puasa, puasa rukun Islam. Quran antaranya puasa, puasa ialah syariat Quran. Wa bidzalika falyafrahu, itu sepatutnya mereka bergembira.
bergembira dengan Islam, bergembira dengan Quran, maknanya bergembira dengan puasa dan bergembira juga dengan berbuka. Wa khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik daripada bergembira dengan apa yang manusia himpun. Manusia himpun iaitulah harta, pangkat, pengaruh dan sebagainya, pengikut dan sebagainya. Jadi gembira dengan agama lah. Syariat, sama ada syariat sabar ataupun syariat syukur. Wa amma farahuhu inda liqa'i rabbih. Adapun kegembiraan yang kedua, gembira ketika bertemu Tuhan. Fabima yajiduhu 'indallahi min sawabis siyami muddakhara. Kerana apa yang dia telah temui di sisi Allah daripada pahala yang telah lama disimpan. Wa yajiduhu ahwaja ma kana ilai. Dia bertemu ketika dia paling memerlukannya. Apatah lagi simpanan ini adalah pelaburan. Apa makna pelaburan? Maknanya dia membiak. Tuhan akan biak. Dibiak sedekah, dibiak sembahyang, dibiakkan zakat. Kita punya kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat kecil, sangat kerdil, tapi dibiak dan dijaga Tuhan lebih hebat daripada petani menjaga tumbuhan kebun ataupun orang yang jaga binatang membesarkan binatangnya. Benda yang dulunya kecil tiba-tiba dah menggunung. Fayajiduhu ahwaja ma kana ilaihi. Apatah lagi dia bertemu ketika betul-betul dia bertemu, dia berhajat kepadanya. Lebih hebat daripada kita bertemu makanan ketika kita lapar. Dalam Quran menyebut, tengok ni cara Ibnu Rajab. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khaira. Apa yang kamu persembahkan untuk diri kamu, bukan untuk Tuhan pun, daripada sebarang kebaikan walaupun sekecil-kecil, tajiduhu indallahi huwa khaira. Kamu akan bertemu dengannya, dengan kebaikan kamu itu di sisi Allah, tetapi jauh lebih baik. Ini bahasa Tuhan, Tuhan yang lebih tahu kebesaran sesuatu. Kita kalau orang miskin kata sedap, kita tak percaya sebab dia biasa makan benda yang tak sedap. Tapi kalau orang kaya kata sedap, memang sedap sungguhlah. Kalau orang miskin dia kata banyak, kita kata mungkin tak banyak mana. Tapi ni Tuhan yang maha kaya kata banyak. Memang banyak sungguh. Wa khairan wa a'zama ajr. Dan lebih besar pahalanya. Astaghfirullah. Minta ampun banyak kepada Tuhan lah di atas kekurangan ibadat kita. Maka dia menampung kekurangan. Innallaha ghafurur rahim. Ayat lain kata, wa yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Hari yang mana setiap yang bernyawa bertemu dengan apa yang dia pernah amalkan di atas muka dunia itu daripada kebaikan, daripada sebarang kebaikan. Muhdara, tiba-tiba dibawa datang. Seperti dibawa datang di atas dulang, orang kata. Dimuliakan. Dipersembahkan kepadanya. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tengok tu. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah, kita boleh bayangkan berhajatnya kita kepada kebaikan pada hari itu, sehingga kebaikan dicari walaupun sebesar zarrah. Kalau kita hari ini emas, walaupun debu-debu tu pun putih lagi, pasal berharga. Pada hari itu bukan kisah debu lah, zarrah, benda yang tak nampak di mata pun masih lagi dicari. Kerana itulah dinar dan dirham pada hari itu. Yarah, dia pasti akan melihat Tuhan tidak menzaliminya. Jadi itu makna pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fal ayyamu khazainu linnas. Maka hari-hari yang berlalu ini, yang berlangsung ini adalah khazanah-khazanah kekayaan kepada manusia. Mumtali'atun bima khazanuhu fiha min khairin wa syarrin. Penuh dengan apa yang mereka simpan, baik ataupun buruk.
wa fi yaumil qiyamati tuftahu hadhil khazainu li ahliha. Hari kiamat kelak, khazanah inilah yang akan dibuka. Dan dibuka kepada tuannya. Diserahkan kepada pemiliknya. Fal muttaquna yajiduna fi khazainihim al-izza wal karamah. Orang yang bertakwa akan bertemu dalam khazanah ini dengan gahnya, dengan mulianya. Wal muznibuna yajiduna fi khazainihim al-hasrata wan nadamah. Sebaliknya pendosa, dia akan bertemu dalam khazanah ini ialah kekesalan dan juga kesedihan. Jadi saya rasa kita tangguh bacaan di muka surat 20 ini. Jadi sekadar itulah yang sempat kita baca dalam pertemuan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz atas perkongsian dan pencerahan bacaan kitab bagi sesi yang keempat ini. Seterusnya terima kasih juga kepada yang hadir untuk malam ni. Jadi sampai di sini saja untuk sesi daurah kita.